Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haziq Mirza bin Asnon yang memegang nombor bateri DT50422020. Jadi kita teruskan perbincangan tugas yang diberi tajuk iaitu solat nafal. Pertamanya kita pergi dulu kepada pengertian solat nafal dari segi lughah dan istilah. Dari segi lughah adalah bermaksud az-ziyadah, yang bermaksud tambahan. Manakala dari segi istilah pula ma'adal faraid, iaitu bermaksud solat selain solat fardu. Solat nafal ni dia dinamakan sedemikian kerana solat tersebut adalah tambahan kepada solat fardu. Solat ini juga turut disebut sebagai wan nafal yuraddifu sunnah wal mandub wal mustahab, yang bermaksud sunat, mandub atau mustahab. Selain itu juga solat nafal juga turut terbagi kepada dua bahagian, yang mana qismun la yasunnu fihi jamaah, iaitu tidak sunat dilakukan secara berjemaah, dan qismun yasunnu fihi jamaah, iaitu sunat dilakukan secara berjemaah. Jadi kita pergi dulu kepada wahwal ladzi la yasunnu fihi jamaah, iaitu bermaksud solat yang tak sunat dilakukan secara berjemaah. Okey, dalam bahagian ni pula turut terbagi kepada dua bahagian lagi, iaitu an-naflu at-tabi'u lil faraid, yang mana solat sunat mengiringi solat fardu. Manakala pula an-naflu allazi la yattabi'u al-faraid, yang mana solat sunat yang tidak mengiringi solat fardu. Jadi kita ulas dua bahagian ni satu persatu, iaitu kita pergi dulu kepada an-naflu at-tabi'u lil faraid, iaitu solat sunat yang mengiringi solat fardu. Solat yang sedemikian hanya ada dua sahaja, iaitu muakkad dan ghairu muakkad. Apakah yang dimasukkan dengan solat sunat muakkad ni? Solat sunat muakkad ni adalah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Okey, selain itu juga solat yang paling muakkad antara semua solat sunat adalah 2 rakaat solat fajar. Adapun solat sunat yang tidak muakkad pula ialah solat 2 rakaat yang lain sebelum solat fardu zuhur dan 4 rakaat sebelum solat fardu asar. Jadi kita teruskan lagi dengan yang seterusnya, iaitu solat sunat yang tidak mengiringi solat fardu pula. Jadi sama seperti yang lain, yang mana solat dalam bahagian ini juga turut mempunyai dua bahagian, iaitu solat sunat yang sudah ditentukan masanya dan mempunyai waktu yang khas ataupun waktu yang tertentu, dan satu lagi iaitu solat sunat mutlak. Jadi kita pergi terus kepada solat yang ditentukan namanya, seperti mempunyai waktu khas ataupun waktu yang tertentu, iaitu solat tahiyatul masjid, yang mana dilakukan bila mana sahaja seseorang memasuki masjid dan belum duduk, maka disunatkan untuk solat tahiyatul masjid. Dan yang kedua adalah solat qiyam ataupun orang panggil tahajud, yang mana dilakukan 1/3 malam, iaitu sewaktu orang lain sedang tidur sekitar pukul 4 dan ke atas. Selain itu juga dengan solat sunat duha, yang mana boleh dilakukan apabila matahari telah naik pada waktu pagi sekadar 1 galah tingginya. Dan di akhir sekali adalah solat istikharah. Okey, baik. Selepas habis tentang solat tadi, maka kita terus dengan solat sunat mutlak yang tidak ditentukan nama dan waktunya, oleh sebab solat ni bebas dan tidak terikat dan boleh dilakukan bila-bila masa sahaja yang tidak terikat dengan solat lain. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil bin Syarif, dan saya akan menerangkan tentang cara pelaksanaan solat-solat sunat yang terdapat dalam solat nawafil. Okey, baik, yang pertama adalah solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid ni adalah solat 2 rakaat yang dilakukan setiap kali kita masuk ke dalam masjid sebelum kita duduk dalam masjid tu. Dalil dia apa? Wa idza daqala ahadukumul masjid fala yajlisu hatta yusalli raka'atain. Maksudnya apabila seseorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, janganlah duduk sehingga dia solat 2 rakaat terlebih dahulu. Baik, itu yang pertama, itu solat tahiyatul masjid. Yang kedua ialah solat sunat witir. Solat sunat witir ni adalah solat sunat yang dilakukan antara solat isyak sehingga terbitnya fajar. Tu ratio maksud tu, solat isyak sehingga terbitnya fajar. Solat sunat witir ni lebih afdal dilakukan pada akhir solat malam. Baik, solat sunat witir ni dilakukan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ini adalah pendapat ini adalah pendapat yang paling makruh lah. Yang kedua, kalau paling kurang 10 ni adalah dilakukan
dengan 3 rakaat, iaitu memberi salam pada 2 rakaat dan kemudian satu rakaat lagi tambah 3 rakaat. Yang ketiga, yang paling sempurna ialah 11 rakaat, iaitu dengan memberi salam pada setiap 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 rakaat. Okey, baik. Yang ketiga ialah solat qiyamul lail. Solat qiyamul lail ni juga dikenali sebagai solat tahajud, iaitu solat yang kita buat apabila kita terbangun dari tidur pada waktu malam. Solat ini dia tidak ditentukan kadar rakaatnya dan dia dilakukan apabila kita terjaga daripada tidur sebelum waktu azan subuh. Yang keempat ialah solat sunat duha. Solat sunat duha ini dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan yang lebih sempurna ialah 8 rakaat. Cara yang paling afdal untuk melakukan solat sunat duha ialah dengan memisahkan setiap 2 rakaat. Okey, waktu solat duha ini bermula daripada matahari naik sehingga ia tergelincir. Waktu yang paling afdal ialah apabila berlalunya 1/4 waktu siang. Okey, baik. Yang terakhir ialah solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah ialah solat sunat 2 rakaat yang boleh dilakukan pada waktu-waktu yang tidak makruh. Tujuan solat ni ialah untuk sesiapa yang menginginkan sesuatu tapi dia tidak mengetahui kebaikan daripada perkara yang diingin tersebut. Sunat bagi kita membaca doa-doa yang maksur ketika kita mengerjakan solat sunat istikharah. Okey, baik, setakat itu saja bahagian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Harzan Hafiz bin Muhammad Asif. Jadi saya akan teruskan pula dengan solat sunat 2 hari raya. Okey, yang pertama sekali, al-aidu mushtaqun min al-aud. Kat sini perkataan al-aid tu diambil daripada perkataan al-aud, kerana sama ada perayaan hari raya ni diulang setiap tahun, ataupun yang kedua, kerana kegembiraan ketika menyambut hari raya itu berulang setiap tahun, ataupun yang ketiga, kerana banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Okey, kemudian kita bergerak kepada zaman masyru'iyatiha. Okey, zaman pensyariatan solat sunat hari raya ni adalah pada tahun kedua Hijrah. Jadi solat yang pertama sekali yang Nabi buat pada tahun kedua Hijrah tu adalah solat sunat Aidil Adha. Okey, al-aslu fi masyru'iyatiha. Dalil asal kepada pensyariatan solat sunat hari raya adalah yang pertama, qauluhu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Wal maqsud as-salat huna salatul Aidil Adha. Yang dimasukkan dengan solat di dalam ayat ini adalah solat sunat Aidil Adha. Seterusnya, hukum solat sunat hari raya. Hukum solat sunat hari raya adalah sunnatun muakkadatun, sunat muakkad. Kerana Nabi tak pernah tinggal solat sunat hari raya sejak pensyariatannya sampailah baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wawazibun alaihi ashabuhu ridwanallahu alaihi min ba'di. Kemudian solat sunat hari raya ni diteruskan oleh sahabat-sahabat baginda setelah kewafatan baginda. Okey, kemudian solat sunat hari raya ni disyariatkan secara berjemaah. Tetapi kalau kita solat sunat hari raya ni secara berseorangan, hukumnya adalah sah, diterima. Kemudian solat sunat hari raya ni disyariatkan kepada orang mukallaf, tak kisahlah lelaki ke ataupun perempuan ke, orang yang bermukim ataupun orang yang bermusafir, hamba ataupun orang-orang yang merdeka, kecuali perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita yang berhias, kerana takut timbulnya fitnah. Jadi mereka hendaklah solat hanya di rumah sahaja. Kemudian kita bergerak kepada waktu salatil Aid, waktu solat sunat hari raya. Okey, jadi solat sunat hari raya ni yabtada'u waqtiha bitulu'asy syamsi wa yastamiru ila zawaliha. Dimulakan ketika waktu terbitnya fajar, kemudian diteruskan sampai gelincir matahari, sampai masuk waktu zuhur. Keadaan ini berdasarkan kepada hadis Anil Barra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala innama nabda'u min yaumina hadza an nusalli. Riwayat Bukhari. Kemudian waktu paling afdal untuk melakukan solat sunat hari raya adalah ketika irtifa' asy-syamsu qadara ramhin, ketika matahari naik segalah, around pukul 8, pukul 9 macam tu. Kerana Nabi sentiasa buat pada waktu itu. Nabi selalu buat pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Anas Natursyah bin Muhammad Azwar. Seterusnya saya akan teruskan dengan kaifiyatul salatil Aid, cara solat hari raya. Baik, solat hari raya ada 2 rakaat, dimulakan dengan takbiratul ihram, diikuti dengan doa iftitah, kemudian takbir sebanyak 7 kali,
sambil mengangkat tangan separas dengan bahu, sama seperti takbiratul ihram. Dan diselangi antara dua takbir sekadar masa ayat sederhana, dan disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Summa yata'awwazu wa yaqra'ul Fatihah. Kemudian kita beristiazah, membaca Al-Fatihah, summa yadhummu ilaiha surah atau ba'd ayat. Kemudian kita membaca satu surah ataupun beberapa ayat daripada Al-Quran. Seterusnya, bangun daripada rakaat kedua, hendaklah takbir sebanyak 5 kali. Diselangi dengan tasbih seperti mana yang kita sebutkan tadi. Wa hadhihi takbirat zaidah, dan takbir-takbir tambahan ini hanyalah sunat. Jika kita terlupa ataupun dah baca Al-Fatihah, jadi sunatnya pun terluput, namun solatnya masih sah. Seterusnya, khutbah fil aid, khutbah hari raya. Selepas selesai solat hari raya, disunatkan melakukan 2 khutbah. Khutbah ni secara ringkas saja. Dengan cara macam mana? Dengan cara khutbah ni dilakukan selepas solat hari raya, tak sama dengan khutbah Jumaat. Kemudian rukun dan sunat khutbah Jumaat yang telah disebutkan sebelum ni adalah sama diguna pakai pada solat khutbah hari raya. And then disunatkan baca 9 kali takbir pada khutbah yang pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Seterusnya, at-takbir fil Aid, takbir hari raya. Disunatkan kepada yang tidak menunaikan haji untuk bertakbir pada malam terbenamnya matahari, malam Idul Fitri dan Idul Adha, dengan suara yang nyaring, bisauti murtafa fil manazil, di rumah-rumah, fi wa turqi wal masajid, di jalan-jalan dan masjid-masjid, dan di tempat-tempat awam lah. Baik, yang seterusnya, sirah takbir mufaddalah, lafaz takbir yang afdal. Lafaz takbir yang afdal yang seperti kita tahulah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu saja daripada kami. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.